Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sama-sama membuat ulang kaji tentang nama, tema dan tujuan bagi surah-surah Al-Quranul Karim, yang mana kita sudah sampai kepada surah yang ke-9 yang terletak di dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Okay. Surah At-Taubah ini, perkataan At-Taubah kita sudah sedia maklum sebab kita selalu menyebut-nyebut tentang taubat. Kalau dalam bahasa kita, kita sebut bertaubat. Itulah yang diambil daripada kalimah At-Taubah. Jadi surah yang ke-9 ini adalah surah, tajuknya, namanya adalah surah Taubat. Okay, apa perkaitan surah Taubat dengan surah harta rampasan perang yang telah kita ceritakan pada hari yang sebelumnya? Okay, untuk dapatkan jawapan itu, perkaitan antara surah yang ke-8 dan surah yang ke-9 pada pagi ini, tuan-tuan kena ikuti sehingga selesai untuk merungkaikan persoalan tersebut. Yang pasti, setiap susunan surah-surah di dalam Al-Quran, ia mempunyai perkaitan yang sangat jelas, ada pertautan yang sangat rapat. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita nak sebut terlebih dahulu kedudukan juzuk bagi surah At-Taubah. Okay. Surah Taubah ini adalah surah yang berkongsi dengan surah Al-Anfal yang berada pada juzuk yang ke-10. Okay. Juzuk yang ke-10 surah At-Taubah ini dia tidak melibatkan semua ayat, hanyalah ayat yang ke-92. Maknanya 92 ayat surah Taubah ia berada pada juzuk yang ke-10 bersama dengan surah Al-Anfal. Namun begitu, surah At-Taubah ni juga ia berada pada juzuk yang ke-11. Juzuk yang ke-11 ni istimewanya ia menggabungkan ketiga-tiga surah, iaitu surah Yunus, surah Hud, berada juga pada juzuk yang ke-11. Okey. Jadi pagi ini alhamdulillah kita akan melalui perjalanan kita memahami ayat-ayat dalam juzuk yang ke-10 dan juga juzuk yang ke-11 bagi surah At-Taubah, surah berkenaan dengan taubat. Okay. Kemudian kita lanjutkan dengan perbincangan tentang taubah terlebih dahulu. Kita masuk dulu tentang At-Taubah. Okey. Surah Taubah ni, kenapa ia dinamakan taubat? Begitu juga persoalan yang telah kita lontarkan sebelum ini pada surah-surah yang sebelumnya. Okey. Surah At-Taubah, kenapa dipilih ia dengan nama Taubah, iaitu taubat? Kerana surah yang paling banyak, surah yang paling banyak menyebutkan tentang taubat. Tentang taubat. Sama ada
surah yang menyebut tentang Allah itu menerima taubat, sama ada menyebutkan tentang manusia yang bertaubat, maka surah utama adalah surah Taubah. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan untuk melihat keseluruhan ayat di dalam surah Taubah, yang mana ayat surah Taubah ni ada lebih kurang dalam 129. Okey, kalau ada kesempatan, kalau boleh ambillah kesempatan itu. Perkataan taubat ni, kita tahu ia sebenarnya root word dia berasal daripada huruf ta, waw dengan huruf ba. Ta, waw, ba. Itulah munculnya kalimah taubat. Okey, dalam Quran uh, perkataan taubat yang ada menggunakan huruf ta, waw dengan huruf ba, semua sekali sebenarnya ada 87. Dalam semua ayat dalam Quran, perkataan huruf ta, waw, ba tentang taubat tu ada 87 kali di dalam keseluruhan ayat-ayat Quran. Namun begitu, yang paling banyak disebutkan tentang taubat 16 kali Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Surah Taubah surah paling banyak menyebut tentang taubat, 16. Okey, kalau tuan-tuan buka dalam suratul Baqarah ada 13 kali. 13 kali Allah menyebut tentang taubat. Manakala surah yang berikutnya adalah um, dalam surah An-Nisa ada 12 kali. Dalam surah tu An-Nisa ada 12 kali. Okay, kita dah belajar surah Baqarah, kita dah belajar surah An-Nisa, dan pagi ni kita masuk surah Taubah. Berbanding surah Al-Baqarah, berbanding surah An-Nisa, maka surah Taubah lah surah yang paling banyak menyebut tentang taubat. Berapa kali? Ada 16 kali. Berbeza dengan suratul Baqarah 13, suratul Nisa 12. Itulah justifikasi mengapa surah ini sangat tepat diletakkan dengan nama surah Taubah. Dan kita akan sebutkan lagi berkaitan surah At-Taubah dengan surah yang sebelumnya. Dia ada kaitan juga dengan taubat, dan dia ada kaitan juga dengan peperangan. Okey. Sekarang kita lanjutkan dengan menggali lagi, mencari lagi tentang taubat. Okey, surah At-Taubah adalah surah yang paling banyak Allah menceritakan tentang orang yang bertaubat. Tuan-tuan kena bezakan tentang Allah yang menerima taubat dengan manusia yang bertaubat. Kalau tuan-tuan nak cari surah Taubah yang berkenaan dengan Allah sebagai penerima taubat, ada. Kita tahu salah satu nama Allah adalah At-Tawwab. Allah yang maha menerima taubat. Ada nama itu di dalam surah Taubah. Seperti mana ayat nombor 104. Okey. Kalau kita nak cari ayat yang berkenaan dengan Allah yang menerima taubat, kita boleh cari pada ayat nombor 117. Itu contoh. Tapi kita nak bincang sekarang adalah tentang manusia yang bertaubat itu. Manusia yang perlu bertaubat, manusia yang nak bertaubat, manusia yang bertaubat. Surah yang paling banyak menyebut tentang manusia yang bertaubat adalah surah At-Taubah. Ada 7 tempat, ataupun kita boleh kata ada 7 kali Allah menyebut tentang manusia yang bertaubat. Okey, manusia itu siapa dan ayat nombor berapa? Okey, manusia yang pertama yang Allah Ta'ala membuka pintu taubat adalah golongan al-musyrikin. Golongan musyrikin.
Sama ada musyrikin yang berada di Madinah atau musyrikin yang berada di mana-mana, maka mereka dibuka ruang oleh Allah untuk bertaubat. Ada 3 kali, ada 3 tempat dalam surah Taubah yang Allah menyebut tentang taubat orang musyrikin, yang Allah memberikan peluang kepada mereka. Okey, ayat nombor 3, ayat nombor 5, ayat nombor 11. Saya ulang sekali lagi. Ayat 3, ayat 5, ayat nombor 11. Okey. Golongan manusia yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala uh, mengajak kepada mereka bertaubat, Allah menerima taubat mereka jika mereka bertaubat, adalah orang yang beriman. Orang beriman pun kena bertaubat. Okey, sekalipun dia beriman tetapi dia tak terlepas daripada dosa. Maka ada 2 tempat di dalam surah Taubah yang mana ayat itu ayat nombor 112 dan 118. 112 dan 118. Okey, manakala kumpulan ketiga yang Allah Ta'ala membuka pintu taubat kepada mereka, Allah mengajak kepada mereka bertaubat, adalah golongan munafiqin. Golongan munafiqin ada 2 tempat. Ayat 74 dan ayat nombor 126. Ayat 74 dan ayat nombor 126. Okey, ini menunjukkan kepada kita surah Taubah yang ayatnya ada 129 itu memberikan tumpuan perbincangan tentang taubat. Jelas sekali 7 tempat yang telah kita sebutkan tadi adalah tentang manusia yang dibukakan ruang untuk mereka bertaubat. Justru itu Allah Ta'ala ni maha penerima taubat. Okey, tuan-tuan, surah Taubah ni merupakan surah yang Allah turunkan. Kata para ulama, Allah turunkan ia selepas Allah menurunkan surah Idza Jaa Nasrullah wal Fath. Ada pendapat ulama mengatakan surah At-Taubah dia turun selepas turunnya surah Idza Jaa Nasrullah. Kalau tuan-tuan lihat surah An-Nasru, Allah ada meminta kepada Nabi untuk bertaubat. Okey, maka selepas itu turunlah surah Taubah, juga menyebutkan tentang taubat. Okey, apa perkaitan antara surah Taubah ini dengan surah yang sebelumnya, iaitu surah Al-Anfal, harta rampasan perang? Saya yakin tuan-tuan dapat gambaran awal berkaitannya. InsyaAllah sekejap lagi kita akan merungkaikan persoalan tersebut. Okey, kita lanjutkan lagi perbincangan tentang surah At-Taubah ini dengan kita nak menyebutkan satu contoh, satu contoh yang lebih jelas. Siapakah di kalangan orang yang beriman yang Allah meminta, yang Allah menyuruh untuk mereka bertaubat walaupun orang beriman? Okey, tuan-tuan kena lihat ayat nombor 118. Okey, ayat nombor 118 ada satu cerita yang sangat menarik berkenaan dengan 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini telah diterima taubat mereka. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan orang biasa-biasa ni yang Allah menyebutkan tentang manusia bertaubat ni. Ini manusia yang kedua terbaik selepas para nabi dan rasul, iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dengan para sahabat Nabi yang 3 orang ni? Pada ayat nombor 118, kalau kita baca ceritanya, iaitu mereka yang tidak pergi berperang dalam peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk,
mereka tak pergi berperang. Mereka tak pergi perang. Okey. 3 orang ni, siapa dia? Ha, adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sangkut. Cerita Ka'ab bin Malik ni ada ceritanya sangat menarik, kita boleh baca dalam hadis. Macam mana Ka'ab bin Malik ni dia di pulau selama berpuluh-puluh hari sampai 40 hari. Kan? Kemudian akhirnya Allah menerima taubat mereka. Allah menerima taubat mereka. Sekejap ya, tuan-puan. Saya start tengok sekejap. Ka'ab bin Malik ni pula bukan dia bersorangan, ada 2 lagi sahabat Nabi SAW yang Allah menerima taubat mereka. Okey, ada 2 lagi sahabat Nabi SAW. Sekejap ya, tuan-tuan puan-puan, saya nak sambung balik talian di Zoom. Pagi ni kita bersiaran melalui saluran Zoom ya. Saya tertinggal sekejap ya. Saya bukakan 3 sahabat tu. Okey. 3 sahabat tu saya ulang kembali. Mereka ini yang kedua adalah Murarah Ibn Rabi' Al-Amriyu. Murarah Ibn Rabi' Al-Amriyu. Yang ketiga, mereka itu adalah Hilal Ibnu Umayyah Al-Waqifiyu radhiyallahu anhu. Ketiga-tiga ini sahabat, tuan. Tetapi ketiga-tiga ini tidak mengikuti peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni kenapa? Kenapa sampai mereka kena bertaubat? Okay, perang Tabuk ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah peperangan yang kalau kita baca dalam sejarah, dia adalah dia adalah peperangan yang kena pergi jauh daripada Madinah. Sangat panas. Dan perang Tabuk ni pula isunya para sahabat ketika itu musim buah-buahan. Masa tu musim kalau tanam, kalau kebun tu musim nak kutik buah-buahan. Jadi mereka bertembung antara musim buah ni dengan musim nak pergi perang. Tapi ada sahabat yang Allah menyebutkan ketiga-tiga sahabat tadi tu, salah satunya Ka'ab bin Malik, akhirnya mereka tak pergi perang, termasuk Ka'ab bin Malik tadi tu, dan akhirnya mereka bertaubat kepada Allah berpuluh-puluh hari, kemudian barulah Allah menerima taubat mereka. Maka taubat mereka itulah yang Allah menyebutkan pada ayat yang ke-118. Jadi ayat 118 adalah contoh kepada kumpulan manusia yang Allah menerima taubat mereka. Jadi sangat tepat pemilihan nama At-Taubah di dalam suratul Taubah. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Dari sudut nama, dari sudut tujuan, saya yakin tuan-tuan dan puan sudah pun mengetahui tentang perbincangan surah At-Taubah. Okey, sekarang saya nak kemukakan pula, tadi saya dah janji untuk sebut perkaitan surah Taubah dengan surah Al-Anfal. Okey, begini. Surah Al-Anfal yang kita telah pelajari pada hari yang sebelumnya adalah surah yang Allah turunkan berkaitan dengan Perang Badar. Perang Badar. Perang Badar dia berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Manakala surah At-Taubah adalah surah yang berkaitan dengan perang yang terakhir sekali,
Iaitu namanya adalah perang apa? Namanya adalah perang Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk ni adalah perang yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi, cantiknya susunan surah Al-Anfal dengan surah Taubah ni, kedua-dua surah ini ada kaitan dengan perang. Perang pertama, Al-Badar. Perang terakhir, Perang Tabuk. Surah ini pula dia duduk sebelah-sebelah lah. Surah Al-Anfal 9, surah At-Taubah yang ke surah Al-Anfal yang ke-8, surah Taubah surah yang ke-9. Sebenarnya apabila kita masuk juzuk, kalau semalam, kalau hari sebelumnya kita masuk surah Al-Anfal, kita dapat belajar bahawasanya Allah Ta'ala ni nak memberitahu kepada kita kalau kita berperang, niatnya mesti benar semata-mata kerana Allah, bukan kerana harta rampasan perang. Okey. Lepas tu kalau nak menang, kena mengambil kira beberapa faktor. Faktor kerohanian, faktor niat, faktor persediaan peperangan dan sebagainya. Maka sesiapa yang telah berperang, maka Allah akan memberikan ganjaran semasa di dunia, itu yang dapat Al-Anfal tu. Okey. Surah At-Taubah pula, surah yang kita masuk dalam suasana Allah menunjukkan tentang rahmatnya yang sangat luas. Allah membuka pintu taubat. Okey. Kalau ada mana-mana pihak yang kata Islam ni ganas lah, Islam ni satu agama yang suka berperang, kata Islam ni satu agama yang kita kata satu agama yang macam tak ada sifat kasih sayang, jawapannya salah. Sebab apa? Sebab kalau mereka study, mereka buat kajian tentang surah At-Taubah, Allah membuka pintu taubat tu seluas-luasnya. Walaupun dah pelbagai perkara orang musyrikin buat kepada orang Islam. Ada orang Islam telah dibunuh, Nabi beberapa kali dicuba untuk dibunuh, harta mereka dicuri, kan, buat kesyirikan kepada Allah, tetapi Allah masih lagi menerima taubat mereka. Itu yang kita sebutkan tadi tu, bahawa surah Taubah ni ada 7 tempat yang Allah menyebut tentang penerimaan taubat. Okey, itulah secara ringkas penerangan tentang surah At-Taubah. Okey, kalau ada kesempatan lah, kalau ada kesempatan, kalau nak bincang tentang nama surah Taubah ni, ada banyak. Surah Taubah ni di antara surah yang paling banyak nama dia, yang para ulama menamakanlah. Kalau tuan-tuan nak kaji tentang orang munafik, perangai mereka macam mana, ciri-ciri mereka mana, tuan-tuan boleh analisis surah At-Taubah. Sebab surah At-Taubah, surah yang paling banyak membongkarkan tentang orang-orang munafik. Walaupun dibongkar tentang orang munafik ini, Allah tetap memberikan keampunan kepada orang munafik. Sebab itu Allah memberikan peluang kepada mereka untuk bertaubat. Jadi itulah Islam, itulah agama Allah, itulah Allah yang maha penerima taubat. Okey, maka apa tema surah At-Taubah ni? Temanya mudah aja. Tema tentang taubat. Okey. Jadi apabila kita masuk juzuk 9, juzuk ke-10, juzuk 10, juzuk 11 surah At-Taubah ni, maka ingatlah tentang taubat. Okey. Kemudian tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, satu lagi yang saya nak kongsikan, kalau kita nak bincangkan
nama bagi surah Taubah ni, surah Taubah juga adalah surah yang banyak menyebutkan tentang jihad. Sebab ialah surah tentang perang kan, perang Tabuk. Ada banyak menyebut tentang jihad. Okey, tentang jihad tu ada 10 tempat yang Allah merujuk, yang Allah disebut dalam surah tu At-Taubah. Okey, ayat nombor 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88. Allah ada menyebut tentang berjihad. Kita akan jumpa perkataan jahadu, perkataan wajahadu. Okey, itulah seberingkas perbincangan kita untuk sesi ulang kaji surah At-Taubah. Kenapa kita namakan ulang kaji? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puannya, sebelum ini kita dah pernah membincangkan tentang nama surah. Dah selesai dah. 114 surah. Kita belajar, kita ulang kaji tentang nama dan tujuan surah sebelum ni lah. Tapi untuk sesi kali ni, kita ulang kaji kembali, kita buat repetition. Moga-moga dapat mengingatkan kembali, kemudian dapat memberikan manfaat kepada yang baru mengikuti sesi ulang kaji pada hari-hari yang sebelumnya dan pada hari yang akan datang. Saya harap tuan-tuan boleh kekal mengikuti perbincangan. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pada hari yang berikutnya. Kita target sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita dah selesai 114 surah bagi surah-surah dalam Al-Quranul Karim. Okey. Ada sebarang persoalan tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Tak ruangan chat ada Ustaz. Okey, sebelum tu saya hampir terlupa. Okey, sekarang saya nak kita mendapatkan perkaitan ya. Maksudnya, apa perkaitan nama surah dengan surah Taubah? Maksudnya, apa perkaitan surah Taubat dengan tujuan surah? Okey, saya ulang kembali tujuan surah dia. Tujuan surah At-Taubah adalah surah yang Allah mengajak manusia supaya apa? Supaya bertaubat dalam semua perkara. Apa saja? Terutama apabila meninggalkan jihad di dalam peperangan. Maksudnya kalau kita tinggalkan jihad, dia antara dosa besar lah. So, surah Taubah, surah yang mengajak kepada bertaubat. Okey, apa perkaitan dia surah Taubah dengan tujuan? Saya rasa semua orang nampak dengan jelas lah. Tak susah pun nak faham. Surah Taubah, nama taubat, tujuannya mengajak kepada bertaubat. Kalau orang tanya, apa perkaitan dengan perang Tabuk? Apa kaitan dengan perang Tabuk, surah Taubah perang Tabuk? Okey, perkaitan dia adalah ada sahabat yang meninggalkan perang Tabuk. Seperti mana Ka'ab bin Malik tadi. Kita dah sebut nama Ka'ab bin Malik tadi. Jadi ada kena mengena tak? Ada. Apabila Ka'ab bin Malik tinggalkan jihad, dia tak pergi berperang, sedangkan dia sihat, tenaganya banyak, dia ada kemudahan nak pergi, maka apa kaitan dengan nama taubat? Maka Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik bersama dengan rakan-rakannya. Itulah kesesuaian di antara nama surah dengan tujuan surah. Baik, saya buka soalan kalau ada. Okey, sekejap ya. Saya jawab dulu soalan dekat ni. Dia tanya, Cik Fauzi tanya ni. Fauzi tanya. Ulang balik bab jihad, ayat tadi tak sempat nak salin. Okey. Ayat jihad yang ada menyebut dalam perkataan jihad lah ya. Dia ada banyak bentuk lah. Sama ada dia ada perkataan jahadu, wajahadu. Okey, ada 10 kali. Ada 10 kali. Ayat 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86,
88. Saya harap Cik Fauzi sempat untuk salin insya-Allah. Okey. Ada soalan yang tanya, sebab apa surah Taubah tidak dimulakan dengan lafaz bismillah? Okey, ada soalan macam tu juga ke Kak dalam Ustaz dalam Fauzi ada tanya. Ustazah ada rasa yang tanya. soalan yang sama. Kenapa tak mula dengan basmalah? Okey, kenapa tak mula dengan basmalah? Sekejap ya. Okey, sekejap ya. Sebenarnya ada dua jawapan. Ada dua jawapan kenapa surah Taubah tak mula dengan basmalah. Okey. Jawapan dia sebenarnya yang pertama, ya, sekejap ya, saya ada buat salinan sekejap. Sekejap. Tuan-tuan dengar tak suara saya dengan jelas? Saya ni hujan ya. Jelas. Saya berada di Pendang sekarang. Berada di utara. So hujan sedang turun. Saya pun berada di luar rumah tapi tak kena hujan lah. Alhamdulillah. Okey, Satna. Okey. Saya bagi jawapan dia. Okey. Okey, jawapan dia Satno. Okey. Kalau tuan-tuan boleh cari, saya minta tuan-tuan buka tuan-tuan buka laman sesawang, Jabatan Mufti Wilayah. Okey, buka laman sesawang Jabatan Mufti Wilayah. Saya tunjukkan. Okey. Kenapa tak ada bismillah dekat surah Taubah? Ada dua jawapan. Okey. Satu jawapan, okey, kalau tuan-tuan kalau ada kesempatan, tuan-tuan buka Google, tuan-tuan cari soalan, tuan-tuan type, soalan dia adalah, tuan-tuan type dekat ruangan search kan. Tajuk dia adalah, bolehkah membaca basmalah ketika membaca surah Taubah? Soalan dia hampir samalah. Seperti tuan-tuan tanya, kenapa dekat surah Taubah tak ada bismillah? Okey. Laman sesawang Jabatan Mufti Wilayah. Okey, tuan-tuan tengok siri artikel ya. Yang ke-415, okey, ada dikemukakan. Okey, ada beberapa sebab. Okey, saya dah ambil dua sebab yang utama. Okey. Sebab yang pertama, okey, yang ikut di aplikasi Zoom ni nampak tak? Saya paparkan artikel ni. Nampak Ustaz? Okey. Okey. Saya ambil dua pendapat yang utama lah. Okey. Pendapat pertama, dalam artikel tu dalam artikel laman sesawang Jabatan Mufti Wilayah, dia kemukakan ada lima justifikasi kenapa surah Taubah tak ada bismillah. Tapi saya tak nak baca kelima-lima tu, tuan-tuan boleh baca. Cuma saya nak ambil pandangan yang kelima dengan pandangan yang keempat. Pandangan kelima dan keempat. Okey. Pendapat pertama kata, yang ni pendapat yang dalam artikel tu pandangan yang kelima lah. Tapi kita jadikan di pandangan pertama untuk saya sebut ni. Okey. Kalau ikut pandangan daripada Al-Imam Qurtubi mengatakan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kenapa tidak menyebut adanya tentang bismillah, kerana dalam surah Taubah ni surah yang kalau dibaca bismillah, dekat perkataan bismillah tu dia menunjuk tentang rahmat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Rahman dan Rahim ni adalah lafaz yang menunjuk kepada keamanan. Lafaz yang merujuk kepada kasih sayang Allah. Sedangkan surah Taubah turun berkenaan dengan perang Tabuk. Jadi tidak sesuai untuk menyatukan
antara bismillah dengan suasana peperangan. Sebab peperangan ni kita kena menunjukkan rasa marah, menunjukkan rasa keras. Okey, itu pendapat yang biasa kita dengar. Okey. Pendapat yang berikutnya sebenarnya adalah pendapat yang kuat juga. Sebenarnya semasa Saidina Uthman radhiyallahu anhu ketika dia menulis, membukukan surah At-Taubah ni, ketika kita tahu kan sejarah penulisan Al-Quran, sejarah pembukaan Al-Quran, memang pada zaman Nabi tak ditulis bismillah. Zaman Nabi tak ditulis bismillah, menyebabkan apabila para sahabat membukukan Al-Quran, mereka ikut macam Nabi buat. Maknanya seolah-olah macam ada ulama kata surah Al-Anfal ni dia sambungan dia dekat surah Taubah. Seolah-olah surah Taubah ni sambungan kepada Al-Anfal. Maknanya surah Taubah ni dua surah yang sama. Seolah macam Al-Anfal disambung lagi. Sebab tu tak ada bismillah tu seolah-olah macam lepas Al-Anfal dia naik maklumat Al-Anfal tu seolah bersambung dekat surah At-Taubah. Ini pendapat yang lain lah. Sebab tu apabila mereka bertanya kepada Saidina Osman, kenapa tak tulis bismillah? Dia kata, memang macam ni lah. Dulu waktu nak diminta dituliskan Al-Quran, memang tak dicatat bismillah. Seolah-olah macam surah Al-Anfal tu sambungannya dekat surah tu At-Taubah. Itu pendapat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita ambil lah pendapat yang mengatakan surah Al-Anfal ni lain, surah At-Taubah ni lain. Sebab itu pembezanya ada bismillah. Sebab tu kita nak bezakan satu surah ke satu surah, itu yang ada Bismillahirrahmanirrahim masuk surah baru. Habis surah tu Bismillahirrahmanirrahim masuk surah baru. Itulah pembeza antara satu surah kepada satu surah. Itu di antara dua jawapan lah. Okey, lepas tu ada banyak lagi. Tuan-tuan kena baca artikel yang telah ditulis. Seperti saya sebut tadi, saya harap tuan-tuan boleh cari. Cara dia adalah cari tajuk bolehkah membaca bismillah ketika membaca surah tu At-Taubah. Okey. Kemudian ada soalan apa lagi Kak dekat Zoom tu? Kak Helmi tanya, kenapa surah ni dinamakan maksud barah, iaitu pemutus hubungan kan Ustaz maksudnya? Betul, Ayat bara'atun. barah. Lepas tu kenapa dia nama pemutus hubungan tu pemutus hubungan mana? Kak jawab tak Ustaz dekat Kak Helmi, sebab pemutus hubungan antara orang Islam, orang Muslim dengan musyrikin, dan juga pemutus hubungan di antara tiga orang sahabat Nabi kan dipulaukan. Jadi Okey. jadi pemutus hubungan antara orang luar dengan tiga orang sahabat Nabi dan juga isteri mereka pun memulaukan mereka. Macam tu kan Ustaz sebenarnya. Sebab tu dia Ya, mula ya. dengan bara. Okey. Ada yang bertanya soalan, kenapa surah itu ayat yang mula-mula menyebut tentang bara'atum. Bara'ah ni maksudnya adalah pemutus hubungan. Apa maksud pemutus hubungan? Jadi kita kena baca ayat tu daripada mula sampai habis lah. Okay. Pemutus hubungan tu maksudnya adalah pemutus hubungan di antara orang beriman dengan orang kafir. Dengan orang musyrikin. Maksud dia, kita dah tak boleh lagi nak berbaik-baik, dah tak boleh lagi nak memberikan loyalty, kita tak boleh lagi nak buat perjanjian, tak setia, dah tak ada lah. Dah tak ada. Maknanya surah tu surah yang kata putus. Maksudnya tak ada lagi dah macam kita kata nak jadi kawan baik, dah boleh nak bekerjasama, dah tak boleh dah. So kena putuskan hubungan di antara orang musyrikin dengan orang yang kafir. Sebab itu surah At-Taubah juga dinamakan dengan surah Al-Bara'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada soalan lain ke? Sekejap ya. Okey, ada soalan lain ke? Tak apa Uh, tanya lagi. Ketiga-tiga mereka kah yang dipulau? Ka'ab, Hilal dengan Murarah. Ketiga-tiga mereka. betul. Betul.
Tiga sahabat yang kita sebut tadi lah, mereka lah yang di pulau tu. Ayat nombor 118 itulah yang ayat nombor 118 itulah yang merujuk kepada penerimaan taubat mereka. Ayat nombor 118 tu. Okey. Itu kan soalan dia? Ya, betul Ustaz. Okey. Lepas tu ada soalan apa lagi tu? Dah tak ada dah. Dekat FB memang tak ada. Okey, ada sahabat kita yang tanya dekat ada yang tanya dekat TikTok ni, bertanya tentang Ustaz Noh, tentang zikir selepas, kejap ya, zikir selepas baca Al-Quran. Okey. Okey ni sekejap. Apa zikir selepas baca Quran, tuan-tuan? Kalau kita lepas baca Quran, kita nak berhenti, kita baca apa? Subhanallah. Ha? Tasbih kafarah kah? Subhanakallahumma bihamdika. Aha. La ilaha Okey. illa Kejap anta. Okey. Kita biasanya kalau baca Quran, lepas habis baca Quran, orang akan baca apa? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Oh, selalu baca sadaqallahul azim. Okey. Adakah membaca sadaqallahul azim itu yang tepat ataupun bagaimana? Okey, Ustaz Noh, saya tunjukkan tuan-tuan. Okey. Ustaz. Okey. Sekejap ya, saya buka dulu dekat Zoom, lepas tu saya maklumkan dekat TikTok. Okey, ternampak tak? Bukan ternampak. Okey, yang ikut di aplikasi Zoom, ternampak saya paparkan nota apa tu? 44 zikir selepas bacaan Al-Quran. Okey, Nombor yang 44. tepatnya. Okey, biasanya kita baca Sadaqallahul Azim. Okey, Sadaqallahul Azim tu apa? Benarlah kata-kata Allah, betul tak? Okey. Perkataan Sadaqallahul Azim sebenarnya ada dalam surah Ali Imran. Ada dalam surah Ali Imran ayat nombor 95. Ayat nombor 95 surah Ali Imran. Ayat nombor 62. Sebab dalam ayat tu memang Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk mengucapkan Qul Sadaqallah. Allah minta kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, benarlah Allah. Okey, tuan-tuan kena ambil ayat itu, ayat nombor 94 dengan 95, surah Ali Imran, ambil surah Ali Imran, ayat nombor, muka surat 62. Surah nombor 3, ayat 94, 95, muka surat 62. Tuan-tuan kena ambil ayat ini untuk dapatkan jawapan. Kenapa selama ni lepas baca Quran sebut Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Boleh ke tak boleh? Sunnah ke tak sunnah? Okey. Perkataan Sadaqallahul Azim, ia adalah ayat Quran. Ayat Al-Quran tu. Ayat itu berada pada ayat nombor 95 surah Ali Imran. Allah meminta kepada Nabi untuk mengatakan benarlah Allah. Tetapi perintah Allah kepada Nabi untuk cakap benarlah Allah tu, qul sadaqallah tu, bukan Allah perintahkan selepas setiap kali nak baca Quran, nak berhenti, sebut Sadaqallahul Azim. Bukan itu sebenarnya. Okey. Yang tepatnya adalah, ucapan tasbih dengan memuji Allah, dengan mengucapkan tahlil, dengan beristighfar, ataupun ucapan yang sama macam tasbih penutup majlis tu. Selalu orang sebut kafaratul majlis tu. Itulah yang paling sunnah. Kalau kita nak berhenti baca Al-Quran, contoh hari ni kita habis baca surah Taubah. Contohnya kita kata, kita baca ayat faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa kita nak sebut? Nak sebut sadaqallah ke? Yang tepatnya adalah hadis ya, ini saya sebut hadis ya. Hadis riwayat An-Nasi. Tuan salin.
Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Tulis. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Tulis nombor hadis dia. 10067. 10067. Lepas tu tuan tulis bab dia. Bab apa yang menutup bacaan Al-Quran. Tuan tulis ya. Bab apa yang menutup bacaan Al-Quran. Kenapa saya sebut? Supaya lepas ni kalau ada mana-mana yang kata, saya tak tahu rupanya kena baca yang zikir ini. Selama ni baca Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan, tuan-tuan kena bagi justifikasi. Ilmu ni dia kena ada fakta. Jangan ikut-ikut. Kena ada fakta dia. Kena ada hujah lah. Okey, kalau orang tanya, dari mana dapat kata kalau lepas baca Quran baca Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita ulang sekali lagi. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baca yang tu. Itulah hadis dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra nombor hadis 10067. Al-Imam An-Nasa'i letakkan hadis tu di bawah tajuk apa yang kena tutup pada bacaan Al-Quranul Karim. Memang Nabi buat macam tu. Selepas selesai majlis ke, selepas Nabi, setelah Nabi baca Quran. Yang itulah, itu soalan menjawab kepada soalan siapa ditanya ni. Soalan tanya. Allah Ta'ala alam. Okay, dapat ke tuan-tuan perempuan? Dapat Ustaz. Kak dah kopi ke ruangan chat. Okey, alhamdulillah. Okay, ada apa soalan lain ke? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini saya dah ulang. Bumi di lautan. Okey. Sri Palestin. Okey. Okey, kalau tiada apa-apa, saya tutup dulu Zoom. Lepas tu saya nak tengok beberapa maklumat dekat TikTok ni kalau ada. Sekejap ya. Saya tengok sekejap. Lalu kita tutup lah Sekejap. Okey. Okay, terima kasih ya. Kita ada rakan-rakan kita yang ikut di Zoom. Lebih kurang 40 lebih juga yang ikut. Alhamdulillah. Syukur kata Allah. Kita dapat kongsi ilmu kepada semua. Okey, kita jumpa insya-Allah esok. Kita jumpa esok pagi, hari Isnin ya. Hari Isnin esok pagi jam 8 pagi. Kita akan bincang pula tentang surah Yunus. Kita akan bincang tentang surah Yunus. Surah Yunus. Okey. 8 pagi. Surah yang ke-10. Dan kita cuba esok untuk ambil 2 surah lah kalau sempat. Kalau tak sempat, tak apa. Kita akan bincangkan tentang surah Yunus. Okey, tuan-tuan kena buat bacaan terlebih dahulu. Sebab surah Yunus ni, nama dia memang nama Nabi. Tapi dalam surah tu tak ada cerita tentang Nabi itu. Kenapa? InsyaAllah. Kita akan bincangkan pada hari esok insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita tangguhkan pengajian kita pada pagi ini dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.